Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Wallahu khabirun bima ta'malun. Shadaqallahul 'azim. Yang bermaksud sesungguhnya Allah Ta'ala meninggikan orang-orang yang beriman di kalangan kamu dan orang-orang yang memiliki ilmu dengan beberapa darjat di sisi Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Mujadalah ayat yang ke-11. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Ta'ala kerana diberi keizinan dan kesempatan pada kita pada malam ini untuk sama-sama kita berada di rumah Allah ini, untuk kita sama-sama berbincang, bermuzakarah, kita berkongsi ilmu, kita mengingat di antara satu sama lain. Jadi mudah-mudahan dengan kehadiran kita pada malam ini Allah Ta'ala tambah kepada kita ilmu dan Allah Ta'ala bagi untuk sama-sama kita beramal dengan ilmu yang kita ketahui. Syukur kita kepada Allah Ta'ala kerana masih lagi Allah Ta'ala panjangkan umur kita sehari lagi. Sehari lagi Allah Ta'ala bagi kita menumpang di bumi dia. Sehari lagi Allah Ta'ala bagi kepada kita gunakan nikmat dia. Ini bermakna, selalu saya ulang sebut, Allah Ta'ala bagi peluang kepada kita sehari lagi untuk sama-sama kita nak terus isi perbekalan kita di atas muka bumi ini sebelum Allah Ta'ala jemput, sebelum Allah Ta'ala panggil kita. Jadi mudah-mudahan kita semua menjadi abdan syakura, hamba yang tahu bersyukur dan hamba yang reti berterima kasih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, jadi insyaAllah pada malam ini sekali lagi saya nak nanti sepotong lagi hadis kursi sebagai bahan menunjukkan ilmu kita bersama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hadis yang diriwayatkan daripada Al-Hakim. Allah Ta'ala berfirman, yaqulullahu Ta'ala, ya bani Adam, ra'uni wa ta'jiruni wa amiluni wa asfiluni fi rahikum indi ma la aynun ra'at wa la uzunun sami'at wa la khatara ala qalbil bashir wa la tanfadu khadaini wa la tankusu wa ana wahabul karim, atau kama qala. Dalam hadis kursi ini Allah Ta'ala berfirman, wahai sekalian manusia, wahai hamba Allah, peliharalah aku, yakni jagalah hak-hak aku, dan begitulah perdagangilah aku. Maksud dia, banyakkan ingat beramal kepadaku, dan pergaulilah aku, maknanya dekatilah aku, dan rendahkanlah pengambilan untung daripadaku, maknanya ikhlaslah kamu beramal. Kerana sesungguhnya aku memiliki sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, serta belum pernah terlintas di dalam hati. Sesungguhnya pembendaharaanku tidak akan habis dan berkurang, dan aku adalah Allah yang maha memberi lagi maha mulia. Tuan-tuan, ini sifat hadis kursi. Hadis kursi ini dia menceritakan tentang keagungan Allah, tentang Allah puji diri dia sendiri. Kalau kita baca dalam Al-Quran, kita biasa
Dengar kan ayat yang cerita walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang nyawaku dalam tangannya. Syahidat nafsi li nafsi, diriku menyaksi diriku sendiri. Ayat ni kalau kita baca Al-Quran, dia ditaukid untuk nak menguatkan apa yang Allah Ta'ala nak ceritakan tu. Dan kebanyakan dalam hadis kursi ni cuma menceritakan tentang keagungan Allah. Dan begitu juga Allah Ta'ala bagi perumpamaan-perumpamaan. Baik, di antara apa yang disebut dalam hadis yang kita baca ni, Allah Ta'ala sebut, wahai hamba-Ku, peliharalah aku. Bila sebut hamba ni dan selalu banyak penafsiran-penafsiran, banyak definisi-definisi bila sebut hamba. Tapi yang apa yang kita belajar, hamba ni artinya kita ni tidak, ataupun kita terikat dengan ketentuan Allah. Dalam arti kata lain, kita ni tak boleh buat sesuka hati. Contoh, kita duduk di atas dunia ni, kita tak boleh buat sesuka hati. Sebab di atas dunia ni kita, status kita dengan Allah hamba, kita menumpang. Jadi bila hamba ni, kita tidak boleh buat sesuka hati, sebagaimana kita menumpang. Dan kita menumpang di rumah orang, kita menumpang kereta orang, kita tak boleh buat sesuka hati. Dan kita jumpa kawan kita, mat, tumpang kereta mat, Allah dah penuh lagi. Dan depan penuh, belakang penuh, yang ada kosong dalam bonet. Maknanya kita sebagai orang nak menumpang, kita terpaksa bonet pun bonet lah, kita nak menumpang. Apa pula dalam bonet pula, Ustaz, apalah Ustaz duduk depan, saya pindahkan barang-barang yang ada dalam kereta ni, pindah dalam bonet, Ustaz duduk depan. Contohlah kalau saya nak tumpang. Okay, bila dah tumpang, boleh tak saya buat sesuka hati? Dalam kata lain, saya buka radio dia sesuka hati. Kan, dah buka radio pula tak sedap lagu ni, saya buka dalam dashboard dia, tengok dashboard dia kosongnya. Last sekali saya gagau bawah tempat duduk dia. Tahu gagau ni masa orang tahu kan. Gagau tengok-tengok ada satu tip ataupun CD. Nama CD tu Kabikushi Kabigem. Kan, saya pun masuk dalam bekas CD tu, tengok lama tak dengar lagu Hindustan kan. Jadi saya pun seronok dengar lagu Hindustan. Akhirnya saya buka sunroof dia dengan moonroof dia. Dia ada sunroof, ada moonroof kan. Macam-macam hari ni buka sunroof dia. Allah seronok dengar lagu Hindustan. Lepas tu saya ambil kaki saya letak atas dashboard. Agak-agak macam mana perasaan tuan yang punya kereta kan? Marah tak? Dalam menumpang kereta orang, buat macam kita sendiri pula, meluat betul kita tengok Ustaz ni. Contohlah kan, itu kita tumpang manusia punya kan. Kita tumpang manusia, marah manusia kalau kita buat sesuka hati. Ataupun kita pergi rumah sahabat kita, pergi rumah, sampai-sampai dekat rumah, dia sembang dengan kita dekat pagar. Sembang 1 jam sembang. Ustaz apa sembang luar? Jom kita masuk dalam rumah. Masuk dalam rumah, kita kena ikut arahan tuan rumah. Sila masuk. Kita masuk dia tak persilakan duduk. Sebenarnya adab dia tuan. Kalau tuan rumah tak persilakan duduk, kita tak boleh duduk. Sila sila duduk. Kalau dia tak silakan duduk, saya sembang dia tak sila duduk. Ustaz, Ustaz duduk bawah. Kena duduk bawah. Walaupun dia ada kursi baru dia, filler design. Ustaz minta maaf Ustaz, kursi ni nak resmi lepas dan lepas apa ni, cap komi contohlah kan. Jadi kita kena ikut arahan tuan rumah. Lepas tu tuan rumah pula jamu air pula teo. Dalam teo ni cerai pula. Boleh kita komplain, saya ni teo ni bukan nak belagak, tidak. Jadi saya memang teo ni tak boleh minum ni. Saya paling kurang kopi jantan kata. Mana boleh kita kata ke rumah macam tu? Tak boleh. Apa yang tuan rumah jamu minum. Ataupun tak, haji ni tak berhenti buat, isteri haji tak berhenti ke buat kopi jantan kan. Tapi haji duduk, saya pergi dapur, kita buka dia punya kabinet dia. Lepas tu tengok dalam kabinet tu pula ada tengok-tengok ada keropok Terengganu. Kita pun ambil keropok Terengganu, ambil belanga dia, kemudian ambil minyak dia, tuang pula, kita buka pula. Kita buat
macam rumah kita sendiri. Macam mana perasaan tuan rumah kan? Marah. Dan itu manusia bila tumpang hak dia marah. Allah Ta'ala pun begitu jugalah. Kita tumpang di bumi dia, tiba-tiba kita tak ikut arahan dia. Makna dia, kita ni bukan dianggap hamba Allah. Itu dikatakan orang yang menentang Allah, ataupun orang yang kita panggil apa? Orang yang menderhaka, jenayah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sifat hamba ni taat. Apa yang Allah Ta'ala perintah, taat. Sebab itulah para Nabi bagi berbagai-bagai pengajaran. Allah Ta'ala bagi pengajaran kepada Nabi. Sebab Nabi ni, dia selain daripada Nabi, dia pun hamba Allah. Nabi ni hamba. Makna Nabi ni apa yang Allah Ta'ala, Nabi tak pernah bantah. Tak pernah bantah. Kita ambil lah daripada 124,000 orang Nabi ni, 313 orang Nabi serta Rasul, dan 25 orang Nabi yang wajib kita ingat. 5 orang Nabi digelar Ulul Azmi, dan seorang Nabi dipanggil Mustafa Muqtar. Makna dia penghulu segala Nabi. Daripada 124,000 orang Nabi ni, kita ambil seorang Nabi. Bagi contoh, nak tunjukkan, nak buktikan kehambaan. Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Nuh, bagaimana Allah Ta'ala suruh Nabi Nuh bina bahtera. Tu ada tuan-tuan baca surah Hud ayat 35 sampai ayat 38 sampai 45. Dan ada cerita bagaimana Allah Ta'ala perintah kepada Nabi Nuh supaya bina bahtera. Dah bina bahtera pula, Allah Ta'ala perintah buat bahtera, buat kapal ni di mana? Atas bukit. Ada Nabi Nuh bantah, ya Allah, macam mana guna buat atas bukit, ya Allah? Papan dah lah tak ada, ya Allah. Masa tu bukan ada kilang papan. Orang dulu panggil somel. Kilang papan, somel kan? Tak mahu tak dengar perkataan somel kan? Kilang papan, nak cek mana? Atas bukit pula. Ada Nabi Nuh bantah? Tak bantah. Aku perintahkan. Sebab apa? Kisah ni tuan-tuan, sebelum Allah telah perintah Nabi Nuh ni bina buat bahtera ni, kan Nabi Nuh berdoa kepada Allah yang disebut dalam surah Nuh tu lah. Nabi Nuh berdoa apa? Rabbi nazal alal ardi minal kafirin tayyara. Ya Allah, aku dah berdakwahkan, cerita Nabi Nuh tu dah berdakwah 950 tahun kan. Dan disebut apa? Rabbi inni da'utu qaumi lailan wa nahara. Ya Allah, aku dakwah kaum aku siang malam, ya Allah. Falam yazidhum du'a illa firara. Mereka ni tak mau dengar dakwah aku, ya Allah. Wa inni kullama da'utuhum litaghfira lahum ja'alu fi asabi'ahum fi adhanihim wastasaw siyabahum. Nabi Nuh kata, aku berdakwah siang malam pada kaum aku ni, tapi kaum aku ni tak mau dengar dakwah aku. Bahkan lebih teruk, mereka ni buat apa? Ambil jari-jari mereka, tutup telinga. Nabi Nuh berdakwah, tuan-tuan, orang tutup telinga. Ya Allah, saya kalau dakwah tuan-tuan tutup telinga, memang ambil air tu saya balik, tuan. Itu kalau saya lah. Setakat ni saya dah berceramah, tuan-tuan, berapa tahun dah, tak pernah lagi orang tutup telinga lah. Yang ada ni banyak payung. Lama sangat ustaz ceramah pok. Itu banyak lah. Duduk belakang. Baik. Nabi Nuh tutup telinga. Wastastaw thiyabahum, dan tak cukup tutup telinga, mereka ambil kain mereka, mereka selubung kepala mereka. Makna dia ambil kain ni ke jubah, contoh jubah ni selubung kepala. Angkat jubah, selubung kepala, seluar dalam dah lah tak pakai. Habis nampak kontol-kontol dia. Makna dia tuan-tuan, makna dia apa? Makna dia Nabi Nuh ni berdakwah, orang tunjuk kemaluan. Bila wastasaw siyabahum tu, kalau kita tahu penafsiran dia, orang tunjuk kemaluan dekat Nabi Nuh. Ada tak penceramah-penceramah yang tuan-tuan tanya senarai penceramah yang ada ni, ustaz biasa tak orang tunjuk kemaluan dekat ustaz biasa, ustaz Jamal? Tak biasa lagi. Nabi Nuh sampai tahun tu dah 950 tahun berdakwah, sampai tu tunjuk kemaluan tu. Kemuncak Nabi Nuh tak boleh tahan dah. Akhirnya kan Nabi Nuh AS berdoa kepada Allah. Dan Nabi Nuh berdoa apa dah? Rabbi nazal alal ardi minal kafirin tayyar. Ya Allah, jangan kamu hidupkan di atas dunia ini, ya Allah, seorang pun daripada orang yang tak mau dengar dakwah aku ni, ya Allah. Dan
innaka nadhar ala innaka nadharhum yadillu ibadika. Kalau kamu hidupkan ya Allah, nescaya mereka ini akan menyesatkan semua hamba-hambamu. Wala yalidu, dan jangan kamu lahirkan, jangan bagi pun seorang daripada umat Nabi Nuh ni mengandung. Maknanya orang perempuan ni mengandung. Wala yalidu, dan jangan lahirkan seorang pun anak daripada keturunan mereka. Sebab apa? Illa fajiran kafar. Kalau kamu lahirkan ya Allah, mereka ni akan menjadi orang yang kafir. Itu Nabi Nuh berdoa. Bila Nabi Nuh AS berdoa, pada ketika itu Allah Ta'ala bertanya, ya Nuh, okey, sekarang ni aku nak kamu bina bahtera di atas bukit. Nabi Nuh ni suruh hancurkan kaum dia. Dan tempat itulah Allah Ta'ala perintah, Nuh, kamu buat bahtera di atas bukit. Nabi Nuh tak bantah pun. Pasal apa buat bahtera di atas bukit pula ni? Nabi Nuh tak tahu apa yang Allah Ta'ala nak datangkan, tak tahu. Nabi Nuh pun buatlah bahtera, betul, buat bahtera. Nabi Nuh dalam riwayat menyebut dia ni tukang rumah, dia bukan tukang kapal. Macam mana nak buat drawing, tak tahu macam mana, aku tunjukkan. Allah Ta'ala perintahkan, buat daripada kayu ni, buat kayu ni, atas bukit pula. Tengah-tengah buat Nuh, kamu akan aku perintah ni kamu taat, tapi kamu kena ingat, kaum kamu Nuh akan ejek kamu. Pada ketika itulah orang kampung Nuh ni habis pakai-pakai ejek kepada Nabi Nuh. Wahai Nuh, kau ni dah gila ke Nuh? Yang kau buat bahtera kapal atas bukit ni, apa pedah pada pek Nuh? Kau nak buat bahtera, kau buat dekat Port Klang. Kau nak buat bahtera, kau buat tepi pantai kau. Yang kau buat atas bukit tu, apa pedah yang kau buat dekat? Rupa dia ada juga orang di 9 hidup zaman tu. Yang tu saya tambah kan. Jadi akhirnya Nabi Nuh kata, tak apalah, gila pun gila lah. Akhirnya sampailah satu tahap Allah Ta'ala perintahkan, Nuh, sekarang ni kamu naik dalam bahtera. Naik dalam bahtera kamu. Sebab apa? Apa yang kamu doa hari ini aku nak makbulkan. Nabi pun Nuh pun naik bahtera. Pada ketika itulah rupa dia Allah Ta'ala suruh buat bahtera atas bukit ni ada sebab. Sebab aku dah datangkan banjir yang besar. Banjir yang besar. Jadi akhirnya Nabi Nuh pun naik dalam bahtera dia. Dalam dua riwayat yang saya baca, riwayat yang pertama yang naik dalam bahtera Nabi Nuh ni ada 12 orang ni. 12 orang yang naik bahtera. Makna dia 950 tahun berdakwah, 12 orang saja beriman. Riwayat yang kedua menyebut ada 80, termasuk 40 binatang, 40 manusia. 40 binatang ni masuk, makna dia naik dalam bahtera tu. Manusia yang beriman 40 orang, binatang 40 ekor. Mungkinlah katak masuk dalam tu, ikan lumba-lumba pun naik, siamang pun naik dalam tu kan, apa lagi, anak panda pun naik dalam tu kan, beruang panda pun naik juga dalam tu kan. Mungkinlah naik semua pakat-pakat naik belakang dalam bahtera tu kan. Jadi sehingga kan Allah Ta'ala perintahkan, wahai langit, turunkan air hujan selebat-lebatnya, wahai bumi, jangan sedut air hujan ini, tahan. Maka pada ketika bumi tak sedut air hujan, langit turun selebat-lebatnya. Pada ketika itulah bahtera Nabi Nuh yang ada di atas bukit tersebut yang menyebabkan hujan, menyebabkan banjir besar. Hujan ni tiba makin banyak, banjir pun besar dan menenggelamkan habis bagaimana kampung Nabi Nuh alaihissalam. Dan bahtera Nabi Nuh pun elok bergerak. Tuan-tuan, kita tengok banjir kan, sahabat-sahabat kita biar bangsa banjir. Ada seorang sahabat saya duduk di Kuala Lipis, nama dia Kampung Cegal Perah, dekat sempadan Kelantan. Saya biasa pergi kampung tu ceramah. Kampung Cegal Perah, tahu Kuala Lipis? Kampung Cegal Perah. Dia kata masjid tu habis, kat bumbung tu habis. Kipas masjid tu nampak kena besar air. Allah Akbar. Saya kata air daripada mana? Dia kata daripada Manik Urai. Kena sepadan Kelantan kata. Pinain tu tak habis kata. Allah, itu hebat saya lah. Kat Kampung Cegal Perah dekat Kuala Lipis. Yang di Manik Urai pula sampai Timur tu duduk atas tiang listrik.
Mana tinggi, nak ceritakan tinggi ni air tu. Zaman Nabi Nuh tu macam tu lah. Allah telah perintahkan Nabi Nuh buat bahtera tu, nak datangkan banjir yang besar. Nabi Nuh ni hamba, dia tak bantah, dia buat bahtera. Akhirnya Nabi Nuh AS bersama pengikutnya pada ketika itu selamat daripada banjir yang besar. Tengah-tengah Nabi Nuh, bahtera tengah bergerak sikit, bergerak. Pada ketika itulah Nabi Nuh tengok anak dia. Tuan-tuan, tengok anak dia sedang berenang. Allah, anakku. Allah telah sebut dalam surah Nuh, dalam surah Hud, apa dia? Ya bunayya, kata Nabi Nuh. Ya bunayya ni kan terjemahan dia, wahai anak kesayanganku, irkab ma'ana, mari bersama abah. Anakku, mari bersama dengan abah. Wala takum minal kafirin, dan jangan kamu ikut orang kafir ni. Kan? Qala sawa'i, berkatalah anak dia, wahai ayah, saya tidak akan ikut ayah. Ya'simunil min ma'i, saya akan berenang dalam air ni, air banjir ni. Ya'simunil al-jabal, saya akan naik di atas bukit yang paling tinggi. Saya akan naik atas bukit yang paling tinggi. Tidak, kamu tidak akan lepas anakku. Pada ketika itulah bagaimana Nabi Nuh tengok anak dia ditenggelamkan, ditelan oleh bumi. Dan akhirnya Nabi Nuh AS pun sedih. Pada ketika itulah Allah kata, Nuh, itu sebenarnya bukan saudara kamu, bukan isteri kamu, bukan anak kamu, sebab dia tak beriman dengan kamu. Tuan-tuan, isteri Nabi Nuh tak mau beriman, anak Nabi Nuh pun tak nak beriman. Tuan, nak ceritakan iman ni benda yang bukan boleh diwarisi. Iman ni bukan benda yang boleh dipusakai. Tak boleh nak wariskan iman. Orang tok guru tu nak wariskan iman kepada anak dia, tak boleh. Nak wariskan iman kepada isteri dia, tak boleh. Nabi Nuh pun macam tu juga. Nabi Soleh, tengok cerita, isteri tak mau beriman, anak dia beriman. Wah, akbar. Kan? Jadi akhirnya Allah Ta'ala perintahkan, bila Nabi Nuh dah berlepas dan layar kapal tersebut, Allah Ta'ala perintahkan, wakil al-ard, wahai bumi, iqli'il ma'i, maka sedutlah air hujan ini. Bumi pun sedut air hujan. Wa yassama'uk, wahai langit, iqli'il ma'u, berhenti air hujan. Wa qudilil amr, maka langit dan bumi pun ikut perintah Allah. Wa qudiyal amr, langit pun ikut perintah Allah. Jadi pada ketika itu bumi pun sedut air hujan, sedut. Kemudian langit pun berhenti air hujan. Pada ketika itulah Nabi Nuh AS berada dalam kapal. Bila banjir pun dah surut, Allah Ta'ala berfirman, wastawat alal judi wa qudiyal amr wastawat alal judi. Maka Nabi Nuh AS pun bahteranya terdampar di atas bukit yang dinamakan wastawat alal judi. Nama bukit itu Bukit Judi. Bukit Judi. Bukit Judi di mana tak? Genting Highland. Itu bukit orang main judi. Bukit judi di mana? Tu di Turki. Bukit judi di Turki. Sampai hari ini ada. Apa orang biasa pergi Turki? Siapa nama bukit dia? Arak, tak salah saya. Di Turki. Kan? Tak perlu ceritakan bagaimana. Apa yang saya nak gambarkan, Nabi Nuh AS cerita dia, Allah Ta'ala suruh buat bahtera atas bukit ni, Nabi Nuh tak bantah. Maknanya sifat hamba begitu, tak boleh bantah Allah. Apa yang Allah Ta'ala perintah tu adalah sebab dia. Jangan kamu bantah. Baik, itu mana Allah Ta'ala sebut, wahai hamba-Ku, perdagangilah aku, peliharalah aku, jagalah hak-hak aku ni. Hak aku ni apa? Anta'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Ada sepotong hadis yang diriwayatkan daripada Abu Darda. Dan di antara makna adalah, baru semalam hadis saya baca, saya lupa dia punya matan dia, tapi makna saya ingat. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala, dia kata menyambut, dan sesungguhnya Allah Ta'ala menyambut pada hamba dia yang banyak melakukan perbuatan dosa, kecuali dosa syirik. Selagi mana dia meminta keampunan daripada Allah, nescaya Allah akan menyambutnya daripada mahsyar nanti. Makna dia, manusia ni banyak dosa sekalipun, tapi kalau dia dalam keadaan dosa selain daripada dosa syirik, selagi mana dia minta keampunan, Allah Ta'ala pasti akan bagi pengampunan. Kecuali dosa syirik. Syirik ni memang tak boleh diampunkan. Menyekutukan Allah,
menggantungkan hidup kepada selain daripada Allah, menyembah selain daripada Allah, percaya satu kuasa lain selain daripada kuasa Allah. Anta'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Itu hak kita nak kena pelihara. Syirik ni tuan, perbuatan syirik cukup banyak berlaku. Percaya kepada satu benda lain selain daripada Allah. Sebab itu Allah tak sebut perdagang, peliharalah aku dan perdagangilah aku. Makna dia beramal banyaklah kamu dengan aku ni. Dan buat satu amalan yang amalan tersebut boleh mendatangkan pahala yang banyak kepada kamu. Atau banyak pahala ni, pahala ajak kepada orang buat kebaikan. Bukan senang tak? Nak ajak orang kebaikan ni tak semestinya orang boleh berceramah depan ni tak, siapa pun boleh. Nak ajak orang kepada agama ni, nak ajak orang buat kebaikan ni, tapi nak ajak buat kebaikan ni kena banyak sabar lah. Kena banyak sabar. Nak supaya orang nak faham kepada agama ni. Ingat sahabat saya cerita, Syekh ada ceramah di Johor, di rumah seorang kaya. Saya dah ada cerita dulu, cerita orang kaya dengan tukang mesin rumput. Dah cerita ke tengok ni? Tak cerita lagi. Kalau Tok Guru tak ingat, anak murid lagi terlupa. Dan ingat lagi kisah bagaimana cerita tukang mesin rumput ni. Dia pergi mesin rumput di rumah orang kaya. Sahabat saya ni pergi ceramah di rumah orang kaya ni. Cerita dia kata 3 tahun lepas, orang kaya ni ceritalah, sahabat kaya ni berpangkat datuk di Johor. Satu hari datuk ni sibuklah, kejap pergi travel sana, kejap pergi travel sini, kejap pergi sana, kejap pergi sini, kejap meeting sana, kejap meeting sini, masuk ke Singapura, macam-macam lah sibuk. Dia tak sempat nak uruskan rumah dia. Satu hari dia balik daripada pejabat, tengok-tengok ada orang mesin rumput dalam rumah dia. Tanya dekat pembantu rumah dia, bibi dia, siapa yang mesin rumput ni? Tadi ada seorang pakcik mesin rumput. Bagi duit tak? Tak bagi. Dia tahu kata, pasal apa tak bagi? Yang kali bagi. Dan mesin rumput cantik dah rumput rumah saya ni. Tak apalah. Selang 2 minggu tu datang pula pakcik ni, datang lagi mesin rumput pula. Bibi dia tak mau cerita banyak, pakcik ni duit yang 2 minggu lepas dengan yang sekarang lah kan. Ni dan ni saya punya apa dia kata, tuan rumah saya dia suruh bagi ke pakcik duit. Dia kata saya tak mau duit. Kata pakcik mesin rumput ni, saya tak mau duit. Ambil lah pakcik, nanti datuk marah pada saya pula. Ada nanti tuan rumah toke saya marah dekat saya pula. Tak apa kata, sebab saya ni mesin rumput bukan tuan rumah yang panggil saya. Kata saya saja nak mesin rumput. Tak apalah, balik datuk balik sekali, tanya dekat tuan bantu rumah dia, dah bagi duit tak daripada mesin rumput ni? Datuk, saya dah bagi duit dah, tapi dia tak nak duit. Pasal apa? Saya pun tak tahu. Saya bagi dia tak mau kata. Tak apalah. Kemudian datang lagi lepas 2 minggu kan, rumput ni 2 minggu dia mesin rumput. Jadi pun tak nak duit juga. Sampailah peristiwa tu berlaku sampai 8 bulan. Datuk kata, siapa pakcik ni yang sampai nak bagi duit pun dia tak mau ni? Siapa pada ni? Tak, saya pun tak tahu, kata pembantu rumah dia. Tak apa, bila dia datang mesin rumput, kalau saya ada sini, kamu telefon saya nak jumpa. Sampai 8 bulan tak? Takdir Allah Ta'ala, satu hari datuk kita macam mana dalam perjalanan nak pergi ke pejabat, barang dia tertinggal. Saya lupa apa dia cerita, sahabat saya cerita apa, barang dia tertinggal. Selalu dia kalau barang tinggal, dia suruh driver dia hantar ke pejabat, balik pergi ambil barang tu. Tak, hari tu dia nak balik sendiri. Dia patah balik, akan ambil barang ke rumah saya tertinggal. Balik tiba-tiba bibi beritahu, tu yang tu lah tukang mesin rumput. Yang tu tukang mesin rumput. Okey, bagi pakcik ni. Pakcik ni saya tengok dah mesin rumput rumah saya ni 8 bulan dah pakcik tak ambil walaupun 5 duit. Walaupun 5 sen pakcik tak ambil duit. Hari ni saya nak pakcik ambil duit ni. Sebelum mesin rumput ambil duit ni. Tebal ni lebih kurang duit not 100. Dan datuk ni kata, saya ambil duit Ustaz. Masa tu saya ambil ni, saya tak tengok dah ada berapa ni saya ambil berapa yang ada saya bagi tu dekat pakcik ni. Pakcik ni kata, minta maaf lah tu,
Saya kalau Datuk panggil telefon saya, baru saya tak ambil duit. Tetapi kalau saya datang sendiri tu, saya tak mau ambil duit. Saya ikhlas kerana Allah. Sebenarnya pakcik ni ada tujuan dia. Dalam bahasa Melayu dipanggil ada udang sebalik batu. Udang sebalik mi lepas ni tak? Lepas ni udang sebalik mi. Kau ada lah. Ada tujuan dia lah. Baik. Jadi akhirnya dia kata, tak, pakcik nak apa sebenarnya dekat saya, kata. Pakcik nak apa sebenarnya? Pakcik, kau nak beli rumah, saya boleh cari di kawasan Johor, di rumah mana, saya banyak kenal di Belepur mana, dia kata, saya boleh bagi pakcik. Dekat rumah saya dah ada dah, kata pakcik ni. Ke pakcik ni, kau anak pakcik nak pergi belajar, tak ada duit ke, nak perlu bantuan ke, dah, anak saya semua habis belajar elok dah. Saya tak faham pakcik, dia kata. Saya tak biasa jumpa macam ni, mesin rumput tak pernah kena bayaran. Yang ada saya ramai jumpa ni, tak habis mesin rumput minta duit dah. Yang tu ramai kan ramai kan tak habis mesin rumput tak duit dah. Dan kan dalam hadis Nabi sebut kan, bayarlah gaji pada seorang itu sebelum peluh dia. Kelik ni belum keluar peluh lagi, dah tak duit dah. Saya tak faham apa pakcik sebenarnya. Sebenarnya tu, dan saya ni kata, kenal Datuk, minta maaf lah, kata. Itu tujuan tu. Dia tujuan kata dia ni seorang yang kuat untuk nak cerita bahasa agama ni, suka cerita. Dan sebenarnya tu begini, kata. Saya ni yang tengok keluarga Datuk ni cukup sempurna lah. Saya cukup kenal keluarga Datuk dan semua anak-anak Datuk ni saya kenal. Saya tengok keluarga Datuk ni cukup sempurna dah, dengan rumah Datuk bertingkat-tingkat, dengan kereta depan rumah Datuk subhanallah berkilat-kilat, dengan duit Datuk Masya Allah berlipat-lipat. Datuk kalau setakat nak kahwin 4 tak ada masalah. Cuma satu lagi Datuk belum sempurna. Saya tengok belum sempurna keluarga Datuk ni. Apa dia kata? Saya tengok tak ada seorang pun dalam keluarga Datuk ni yang semayang. Itulah saya rasa merisau, sebab saya sayang kepada agama saya. Saya sayang kepada orang yang sama-sama dengan beragama dengan saya. Saya kesian kepada orang yang ada Allah Ta'ala bagi berbagai-bagai kenikmatan, tapi dia tak tunaikan perintah Allah dalam bab sembahyang. Jadi saya tak ada cara lain, tak ada peluang lain untuk nak bercakap dengan Datuk. Kalau saya ambil duit ni, kata Datuk boleh bagi kepada Datuk lah, tapi saya nak cari peluang nak bercakap dengan Datuk. Tak ada cara lain. Inilah cara dari Datuk. Minta maaf kalau sekiranya perasaan ini boleh mengganggu perasaan Datuk. Kok Datuk rasa kecil hati dengan saya. Tapi saya tak ada tujuan lain. Niat saya tu apa? Saya nak supaya kita ni, agama kita kena ada dalam masa yang sama. Dapat dunia kita jangan lupakan. Datuk dia kata termenung kan. Dalam perjalanan pergi kerja tu termenung. Akhirnya dia buat apa? Dia arahkan mulai hari ni semua anak-anak dia yang selama ni dia tudung pun tak pakai, hak teruk, hak dia ni karaoke pun kuat, dia kata mulai hari ni, dia kata seminggu 2 kali kita akan buat kuliah. Dia panggil seorang ustaz tetap mengajar buku yang paling simple ya, buku yang ditulis oleh Ustaz Sulaiman Dud, Asas-Asas Fardu Ain. Itu seorang ustaz tetap mengajar, dan seorang lagi ustaz ni dia akan pilihlah untuk berceramah di rumah dia tiap-tiap minggu, seminggu 2 kali. Dan panggil semua anak-anak dia wajib mendengar ceramah ni. Subhanallah. Pakcik ni tuan-tuan, keikhlasan itulah. Rupa dia bila dia cerita, dia kata, ustaz nak tahu pakcik tukang mesin rumput ni, dia kata dia ajak orang berdakwah, dia dia tak pergi rumah orang mama flat, dia tak ada. Dia pergi rumah orang kaya-kaya dengan modal dia mesin rumput dia. Tak kenakan bayaran. Dan Allahu Akbar, ustaz, banyaknya pahala pakcik ni, kata. Bukan saya seorang, kebanyakan rumah-rumah yang dia mesin rumput tu, kalau dia benarkan mesin rumput, dia kata memang dia tak akan kena bayaran. Dia nak cari peluang nak bercakap dengan tuan rumah ni, nak sampaikan agama. Agak-agak dia ramai-ramai ni siapa yang boleh buat, termasuk penceramah depan ni pun tuan-tuan tak boleh buat. Saya katakan pakcik ni kreatif kalau macam tu. Dia sayang agama, dia nak ajak orang kepada agama, nak ajak manusia ni kepada agama ni. Dan kreatif dia sampai tahun tu, dia boleh ajak buat manusia macam tu. Dan
Kita tak ada kekuatan, tak punya kekuatan kot tu. Pakcik ni dia pun ada kekuatan dia. Kan? Allahu Akbar. Akhirnya katanya alhamdulillah sekali agama dia pun, dia kata anak-anak saya pun alhamdulillah saya cukup bersyukur bila Allah Ta'ala datangkan kepada saya ni seorang tukang mission rumput ni nak nasihat kepada saya, dan walaupun Allah Ta'ala bagi lebih harta kepada saya, kata muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala sebut, perdagangilah aku dan pergaulilah aku, kata Allah. Dan makna pergaulan itu dekatilah aku, kata Allah. Dan itulah kalau kita tengok kata-kata daripada Imam Al-Ghazali, selalu saya sebut dia. Imam Al-Ghazali sebut dalam kata-kata dia, bila dia ceramah depan anak murid dia. Dan Imam Al-Ghazali tanya kepada anak murid dia, di atas dunia ni agak-agak dia kata, kamu apakah benda yang paling dekat dengan kamu? Dalam berarti kata kamu nak dekatkan diri dengan Allah ni. Di atas dunia ni apakah benda yang paling dekat dengan kamu? Anak murid dia kata benda yang paling dekat tu sendiri, ibu bapa saya tu dekat, kawan-kawan saya dekat dengan saya. Dan betul kata Imam Ghazali, yang tu pun dekat juga. Tapi sebenarnya benda yang paling dekat dengan kamu, yang paling hampir dengan kamu, apa dia? Kematian. Itulah benda yang paling dekat dengan kamu. Tak tahu bila ni. Oh, kejap tadi tu Imam umumkan sahabat kita meninggal dunia, adik dia meninggal dunia, mati tak tahu. Dan dekat sangat dah kematian ni, tak tahu bila ni. Kalau tahu sekarang tak. Dan andai ku tahu kapan tiba ajalku, soal aku tak tahu bila ajal ni, izinkan aku mengucap kata taubat. Mengucap kata taubat kalau tahu, tak tahu salah dia. Bila wallahu a'lam, itu paling dekat satu kematian. Yang kedua dia kata, apakah benda yang paling jauh dengan kamu? Anak murid dia kata benda yang paling jauh, iaitulah dia kata langit jauh. Apalagi negeri China pun jauh. Bila Sin baik, dia kata negara China jauh. Ya, yang tu pun jauh dia kata. Tapi sebenarnya benda yang jauh ni apa dia? Masa yang telah berlalu. Masa yang berlalu nak putar semula, nak return back balik tak boleh nak. Masa kita umur 22 loh, agak-agak sekarang ni umur dah 52, nak return balik boleh ke sampai 52 sekarang ni jadi 22? Impossible, definitely impossible. Tak, memang takkan boleh. Itulah masa yang telah berlalu jauh masa tersebut. Baik. Yang ketiga, di atas dunia ni apakah benda yang paling besar? Kata Imam Ghazali. Namun dia kata benda yang besar pun dia, gunung besar, dunia ni pun besar. Ya, yang tu pun besar juga. Tapi apa yang paling besar kali, itulah nafsu. Nafsu manusia ni cukup besar. Kalau tak pandai urus, tuan-tuan, akhirnya manusia tergelincir. Semua nafsu ni semua ada. Keinginan kepada benda. Dah ada kereta dah ada dah. Kecil dah kereta, nak besar sikit. Dah ada yang besar dah, nak yang mewah sikit. Dah ada yang mewah dah, nak lagi mewah lagi. Dah ada lebih mewah kereta dah canggih semua dah, nak lebih mewah lagi. Kalau boleh, 2 orang yang boleh naik. Kan ada kereta mewah, 2 orang boleh naik. Kan? Oh, ingat aku dah sembahyang tu. Kata dulu, sini.
Itu yang ketiga. Benda yang paling besar, anak murid dia kata benda yang paling besar, gunung Ganam itu besar. Tapi Imam Ghazali kata betul, dia itu besar. Tapi benda yang paling besar itu nafsu, keinginan. Kata keinginan manusia ni bila tak boleh kontrol, tak boleh urus nafsu dia, yang menyebabkan akhirnya tergelincir. Banyak orang tergelincir sebab apa? Nafsu. Tak boleh kawal nafsu dia, tak boleh nak kontrol nafsu marah, tak boleh nak kontrol nafsu makan, tak boleh nak kontrol nafsu memiliki sesuatu. Dah ada dah, semua manusia ni semua berhajat kepada benda tu, rumah ke apa kan nak, tapi pada ketika itulah tak boleh kontrol. Bila tak boleh jaga, akhirnya ia menyebabkan tersasar, berlakulah pelanggaran hukum, sanggup buat benda yang dilarang dalam agama. Baik. Kemudian Imam Ghazali tanya lagi, di atas dunia ni apakah benda yang paling berat? Anak murid dia kata benda yang paling berat di atas dunia ni yang paling besi berat. Kan, tuan bisa tengok lori bawa besi pulung bulat-bulat. Kan, kita tengok trailer tu punya panjang, bawa dua ya. Trailer panjang, bawa dua gulung ya. Apa membazir dah trailer panjang bawa. Tuan-tuan tahu, dia kata satu besi tu dia punya berat berapa tan, dia kata. Satu trailer tu boleh bawa dua atau tiga ya? Dua dia bawa je. Trailer panjang. Berapa tan? 20 tan. 20 tan. Berat, besi berat. Dia anak murid Imam Ghazali kata betul ya, tentu berat. Tapi ada benda yang paling berat apa dia? Nak tanggung amanah. Cukup berat. Amanah, dan bila amanah Allah Ta'ala berapa banyak orang yang sebab amanah ni besar. Kepimpinan sebab amanah, bila tak letakkan kepimpinan satu amanah, bila tak jaga amanah, akhirnya apa jadi? Dan lupa diri, dan sanggup korbankan. Dia tak tahu dah siapa hakikat seorang hamba dia tu. Ini katakan bagaimana bila amanah tak ditunaikan. Sebab Nabi sebut la iman wala amanah. Seorang itu tidak beriman kalau dia tidak jaga amanah yang Allah Ta'ala bagi. Baik, apa lagi di atas dunia ni? Apakah benda yang paling ringan? Anak murid dia kata kapas ringan. Ya, yang tu betul, kapas memang ringan. Tapi ada lagi benda yang paling ringan. Apa dia? Orang yang al-mutahawinu bis-salah, orang yang mengambil mudah dalam bab salat, dalam bab sembahyang. Ringan dan mudah intinya sembahyang. Hanya kerana meetingnya tak sembahyang. Hanya kerana apa? Hanya kerana buat penuhi kahwin anak. Berapa ramai tak sembahyang? Anak kahwin tak buat di dewan. Masa waktu zuhur tu pula waktu tu lah orang kali ramai datang. Nak sembahyang macam mana? Tak sembahyang. Akhir tak apalah kita kotor lah. Oh mudah lagi dia kata. Bagaimana kata mudah? Ya, orang meninggalkan solat. Baik. Kemudian yang keenam kata Imam Ghazali, apakah di atas dunia ni benda yang paling tajam? Anak murid dia kata benda yang paling tajam di atas dunia ni pedang, jarum, ya yang tu tajam. Tapi benda yang paling tajam di atas dunia ni dia kata lidah. Ikut sedap apa yang nak kita cakap. Kalau sesuatu yang kita cakap kita petik, orang lain boleh banyak tumpang manfaat dia, maka banyaklah pahala yang Allah Ta'ala bagi. Tapi kalau lidah yang Allah Ta'ala bagi ni dusta, bohong, yang boleh membawa kepada keadaan suasana yang tidak baik, maka tunggulah akibatnya. Ya, akibatnya bukan sekadar dosa Nabi kata, tapi menyebabkan kamu terperosok dalam api neraka. Kan salah satu daripada 6 perkara yang Nabi sebut, hadis diriwayat daripada Abu Hurairah tu. Dan tolong bagi jaminan kepada aku 6 perkara ni, kalau kamu jaga sungguh-sungguh, aku jamin kamu syurga, kata Nabi. Selalulah hadis yang sebut 6 perkara ni jaga sungguh-sungguh. Kalau kamu boleh jaga, aku jamin kamu syurga. Tuan-tuan, Nabi jamin syurga ni rasuah? Tak rasuah, Nabi jamin syurga. Apa dia? Yang pertama Nabi sebut idza haddasa ahadukum fala yakzib. Bila bercakap jangan bohong. Aku jamin kamu syurga. Kamu jadi penceramah ke, kau jadi engineer ke, jadi arkitek ke, jadi kontraktor ke, jadi siapa, bercakap jangan bohong. Wakil rakyat lagi pula. Ada wakil rakyat sini kan? Pembantu wakil rakyat ada. Jangan bohong. Yang kedua kata Nabi SAW, wa idza wa'ada fala yakhlif. Apabila kamu berjanji, jangan mungkiri janji. Janji jangan mungkir. Janji dengan tuan kita banyak kadang-kadang janji sampai hari tak tepati.
janji dengan isteri nak beli gelang kan, tapi hari kita tak beli. Bang, abang janji nak beli gelang, mana gelang dia? Kan aku kena janji awal bulan. Ni awal bulan ni kan, awal bulan depan. Kamu lagi depan nak janji. Bila janji, tolong jangan mungkiri janji. Aku jamin kamu syurga. Sebab janji kita tuan, orang Melayu ni penuh dengan janji Melayu ni. Tu payah kan? Kenapa kita tak tukar janji negro ke? Janji Melayu kan? Sekarang ni kita kena ubah janji Jepun. Jepun janji pukul 9.30, 9.25 sampai dah. Lewat 5 minit, dia punya minta maaf lah dengan, saya biasa kerja dengan Jepun ni kan. Kerja dengan Jepun, kita ni ialah orang kerja bawah. Jepun ni bos GM. Dia lewat 5 minit, dia minta maaf kita. I'm so sorry, dia kata, dia minta maaf kita ni. Jepun, orang kerja Jepun tahu lah ni. Bila berjanji jangan mungkin janji. Aku jamin kamu syurga. Yang ketiga, wa iza u'tumina fala yakhun. Apabila kamu dibagi amanah, jangan khianat. Sebut tadi amanah. Dan wa udu absarhum, tolong jaga tangan kamu, jangan ambil hak orang lain. Ya, kita nak kaya, tapi tak sampai kita ambil hak orang lain. Apalagi dia wa udu absarhum, tolong jaga mata kamu, jangan tengok apa yang Allah Taala haramkan. Jaga mata ni. An-nazaru sahmun min sihamun iblis. Pandangan ini salah satu panah daripada panah-panah iblis. Kan? Itu dah disebut. Baik, dan yang keenam, wahfadhu furujahum. Tolong jaga apa yang ada di antara dua celah paha kamu. Iaitulah kemaluan kamu. Jangan melakukan perbuatan-perbuatan zina. Jaga kedua belah paha kamu. Nabi sebut 6 perkara ni kalau kamu boleh jamin, kalau kamu boleh buat, aku jamin kamu syurga. Cukup ke 6 saya pun tak ingat. 5 ke 6 saya sebut dah. Cukup dah? Cukup 6 tak? Tuan-tuan tak tulis cukup 6 lagi? Tak tulis juga? Rasa-rasa dia cukup. Dia cakap jangan bohong, apabila berjanji jangan kira janji, bila bagi amanah jangan khianat, tolong jaga tangan kamu, tolong jaga mata kamu, dan tolong jaga apa yang ada di antara dua celah paha kamu. Itu hadis sahih kata Nabi sebut, tolong bagi jaminan kepada aku. Dalam hadis yang kita baca ni, Allah telah sebut, pergaulilah aku, rendahlah pengambilan untung daripada aku. Makna dia, kamu cuba buat seikhlas yang mungkin apa yang kamu buat ni. Baik, sebab ikhlas kita tak tahu kan? Kita tak tahu. Tuan-tuan ni dengan ceramah saya tak tahu tuan-tuan ikhlas ke tidak, saya pun tak tahu. Saya pula berceramah depan ni, saya pun tak tahu ikhlas ke tidak. Sudah tak tahu ni ikhlas ke tidak ni. Baik, itu ikhlas tu semua ada benda di dalam ni. Benda di dalam ni, kalau kita ke ikhlas kita, Allah tak tahu kita. Kan? Cuma penceramah-penceramah dia tahulah. Orang yang ikhlas tak ikhlas dia tahu kadang-kadang. Dia tengok-tengok jam itu, lambat lagi. Tengok dah berkali 2-3 kali tempat duduk tu, ada faham lah tu. Kita tak tahu dia ikhlas ke tidak. Wallahu a'lam kan. Baik, kerana Allah Ta'ala sebut bila kamu buat keikhlasan kepada Allah, kerana dia kata, aku memiliki sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, serta tidak terlintas di hati untuk mendapatnya. Apa dia? Syurga lah. Syurga ni benda yang tak boleh kita nak huraikan. Macam mana nak dapat, nak tengok syurga ni tak dapat tengok. Macam mana dalam syurga tu ada 7,000 batang sungai, daripada sungai madu, 7 batang ribu sungai khamar, 70,000 batang sungai air jernih, 70,000 batang sungai air madu. Di tengah tiap batang sungai itu pula, di tengah-tengahnya ada 70,000 katil, yang dalam katil itu pula ada 70,000 hamparan, yang di bawah katil itu pula ada 70,000 jenis makanan-makanan yang paling kamu sukai daripada burung-burung dan daripada buah-buah yang sangat terpilih yang paling kamu sukai. Tentang tapi kita bayangkan 70,000 batang sungai khamar, 70,000 batang sungai madu, 70,000 batang sungai susu, 70,000 batang sungai min labanis safaini. Mana dia air sungai yang bersih, jernih. Bolehlah kita pakai istilah macam air mineral ni. Kita dapat bayangkan sungai macam mana jernih ni? Tak dapat kita bayangkan. Yang kita dapat bayangkan dalam sungai itu ada ular, ada biawak, ada tim kosong, ada kompok komeng. Itu bukan sungai syurga, itu sungai kelam namanya. Sungai tak dapat kita nak bayangkan macam mana. Itu dikatakan pembenaran Allah. Tak dapat kita nak bayangkan.
Sebab itu pembenaran Allah Ta'ala tak pernah habis. Pembenaran Allah Ta'ala ni tak pernah habis. Ada sebutan hadis tuan, kalaulah semua manusia daripada awal sampai yang terakhir, yang besar, yang kecil, yang beriman, yang kufur, jin dan manusia, semua mentaati Allah, tidak bertambah walau sebesar zarah dalam kerajaanku, kata Allah. Makna dia, semua yang ada di atas dunia ni, berapa bilion orang ada di atas dunia hari ini, semua sekali taat, tak akan menambah walau sebesar zarah. Bermakna pembenaran Allah Ta'ala tak akan habis. Itu sebutnya. Dan tidak akan berkurang walaupun sedikit. Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, aku adalah Allah yang maha memberi. Bermakna pembenaran Allah Ta'ala banyak, dan Allah Ta'ala suruh kita minta dekat dia. Minta, pasti ud'uni astajib lak. Kamu minta, aku akan perkenankan doa kamu. Cuma kadang-kadang Allah Ta'ala di segi doa ni Allah Ta'ala dah terima. Cuma ada kalanya Allah Ta'ala tak makbulkan. Terima-terima dah. Semua doa yang kita doa ni semua Allah Ta'ala terima. Selalu saya sebut dah, doa ni terima. Ya Allah, bagilah kepada aku ya Allah kebaikan di dunia ni, Allah. Allah Ta'ala terima. Tapi Allah Ta'ala bagi tidak, itu neraca Allah. Ada doa yang kita minta, ramai orang minta sehat. Ya Allah, jadikanlah aku disihat. Ya Allah, sakit dah 4-5 tahun dah. Ya Allah, jadikan sihat. Sampai hari ni Allah tak jadikan sihat. Allah tak tahu, sebab aku tak boleh bagi dia sihat. Dia kalau sihat ni memang confirm tak datang dah suruh hijrah. Elok dia sakit ni. Mungkin sebab tu. Ya Allah, aku minta ya Allah, biarlah aku kaya ya Allah. Sampai hari ni tak kaya-kaya. Pasal apa? Dia tak boleh kaya. Memang kaya dia ni memang hanyut. Tahu dia tak kaya pun, ceramah pun duduk belakang-belakang dah. Contoh kan orang duduk belakang pula. Ni kalau kaya lagi tak datang, lagi tambah belakang lagi. Contoh kan. Ataupun Pak Abu kan. Tak tahu kenapa Pak Abu ni. Pak Abu ni kan berdoa. Dia tahu dah 3 tahun berdoa nak menikah lagi satu. Sampai hari ni Allah Ta'ala tak bagi dia nikah. Ya Allah, bagi dia, ya Allah, temukanlah jodoh aku ya Allah, isteri nombor 3 ya Allah. Sampai hari ni tak dapat Pak Abu ni nikah. Sebab apa tak? Pak Abu ni dengan gaun dia ada, kencing mani ada, 3 serangkai ada, macam-macam ada. Oh tak boleh. Kalau kau bagi Pak Abu ni nikah lagi satu, bukan dia jaga isteri dia, isteri dia pula nak kena jaga dia. Lebih baik aku tak bagi dia nikah. Allah Ta'ala berkata, tentang doa tu Allah Ta'ala terima. Soal Allah nak makbul atau tidak, itu neraca Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah tuan-tuan, mana dia Allah maha memberi, Allah lagi maha mulia. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala masukkan kita dalam kelompok orang yang sentiasa memelihara hak Allah, sentiasa memperdagangkan Allah, sentiasa keikhlasan dalam nak mencari sesuatu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita panggil syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada malam ini ada manfaat di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nanti kasar, nanti buang, hanyalah kelemahan kebaikan dari saya sendiri. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Qadina billahi rabbil bil islam wa nabi Muhammadin nabiyyu rasulan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil siratal mustaqim. Allahumma arinal haqqa haqqan wa warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan wa warzuqna ijtinabah. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin khatimin nabiyil karim wa 'ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.